Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ila ashabihi wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyaikhina wa li asatidatina الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami pada malam ini, yang mana kami duduk di sini dalam suasana menantikan solat fardu Isya secara berjamaah. Pada masa yang sama, kami akan sama-sama membacakan hadis, mengambil pengajaran untuk diamalkan dalam kehidupan kami. Allahumma amin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan dengan hadis yang ke-8. Hadis daripada Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis Imam An-Nawawi, yang mana Imam An-Nawawi pilih dan susun. Dan pada malam ini kita meneruskan dengan hadis yang ke-8. Al-Hadis Al-Thamin, yang ke-8. Baik. Judulnya apa dia? Judulnya ialah kehormatan seorang muslim. Baik. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim. Hadis ini kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Imam Bukhari dengan nombor hadis 25 dan Imam Muslim dengan nombor hadis 22. Baik. Apakah terjemahan? Apakah makna daripada hadis ini? Umirtu, ya, umirtu. Fi'il madhi, ya. Aku diperintahkan an uqatila, untuk memerangi. Uqatila, untuk aku memerangi. An-nasa, manusia. Hatta, sehinggalah mereka yashhadu, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, wa yuqimus salah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat. Fa'idha fa'alu dhalika, dan apabila mereka melakukan perkara sedemikian, syahadah, solat dan zakat, asamu minni, terpeliharalah mereka daripadaku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa, melainkan bihaqqil Islam, melainkan dengan hak-hak peraturan undang-undang Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan yang sebenar terhadap mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Ibnu Umar ialah merujuk kepada anak Sayyidina Umar dan dibacakan radhiyallahu anhuma. Maksud kata kita mendoakan agar Allah meridai anak Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar. Sebab itu disebutkan anhuma. Hadis ini istimewanya adalah merangkumi perkara asas dalam agama, iaitu penyaksian dan pembenaran yang muktamad terhadap apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, dan juga merangkumi ibadah salat dan menunaikan zakat. Baik. Kita lihat apakah komentar ulama terhadap hadis ini. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, hadis ini cukup bermakna berharga dan termasuk salah satu daripada prinsip Islam. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, hadis ini cukup mulia yang menjadi salah satu kaedah dalam agama. Baik. Saya akan mulakan pada malam ini dengan syarahan berkenaan hadis ini, mengambil faedah daripada salah seorang ulama Al-Azhar Syarif di Mesir. Baik. Hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa perkara yang utama yang mustahab. Antaranya adalah berkenaan dengan jihad. Baik. Namun di sini kita perlu berikan perhatian. Ya, tak boleh kita baca terjemahan sekali lalu sahaja dan terus nak buat kefahaman sendiri. Tak boleh. Kena dapatkan kefahaman berdasarkan konteks yang dibicarakan dalam hadis ini. Baik. Menurut keterangan, menurut tafsiran ulama, an-nasa di sini merujuk kepada musyrikin di Mekah, musyrikin Arab. Ya. Jadi kena berhati-hatilah ya. Walaupun an-nasa itu kalau kita terjemahkan, diterjemahkan sebagai manusia, tetapi di sini apa yang dijelaskan adalah merujuk kepada golongan musyrikun di Mekah, ya, di Arab, musyrikun Mekah, musyrikun Arab. Ya, baik. Dan mereka itulah yang menyembah berhala, yang sudah nyata permusuhan mereka terhadap orang Islam. Baik. Dan ini bukanlah bermaksud Islam menyuruh kita sesuka hatinya pergi memerangi orang yang bukan Islam. Ya, kena lihat perkara ini dengan konteks yang betul. Baik. Kita lihat Islam, agama kita ini agama yang penuh dengan rahmah. Ya, penuh dengan rahmah. Kita lihat dalam Al-Quran sendiri, bagaimanakah permulaan Al-Quran? Surah pertama dalam Al-Quran ialah surah Al-Fatihah, dan ayat pertamanya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik. Dan kita lihat dalam Al-Quran, di manakah yang mana permulaan surah itu tidak dimulakan dengan bismillah? Apabila kita membaca surah At-Taubah, ya, yang mana dinyatakan ya, antara sebabnya adalah ayat itu diturunkan dalam suasana perang, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan musyrikin. Baik. Seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Apakah hadis itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ard yarhamukum man fis sama.
orang-orang yang mengasihi, ya, hamba-hamba Allah yang mengasihi manusia dan makhluk yang lain. Mereka ini akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kemudian pada bahagian yang seterusnya dalam hadis ini Nabi menyebutkan irhamu ahlal ard yarhamukum man fis sama. Kasihanilah manusia, makhluk yang berada di bumi, maka kamu akan dikasihani, akan dikasihi, dirahmati oleh penduduk langit, yakni para malaikat. Baik. Jadi kita lihat di sini ya, penekanan bahawa rahmah ini dibawa oleh agama kita, oleh agama Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran sendiri dimulakan dengan bacaan, dengan ayat daripada surah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lihat hadis Nabi SAW menyebutkan ya, sebagaimana yang dibacakan tadi, orang-orang yang merahmati, mereka akan dirahmati oleh Allah. Dan juga para malaikat, yang mana malaikat ini mentaati Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Baik. Berikutnya untuk mengambil faedah juga ya, di sana ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana hadis tersebut menyatakan al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Ya, hadis ini merujuk kepada mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan mukmin yang lemah. Baik. Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat sebagaimana kita kemukakan sebentar tadi. Namun di sana Islam tidak menerima sebarang bentuk penindasan, tindakan kezaliman yang melampau, terutamanya daripada musuh-musuh yang nyata memerangi Islam. Oleh sebab yang demikian, adanya dibenarkan al-qital, peperangan, dengan syarat fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada ciri-ciri dan syarat-syarat yang menjadikannya al-jihad ataupun al-qital fi sabilillah. Dan sungguh pun demikian, tidak dibenarkan untuk berterusan berperang tanpa ada sebab yang dibenarkan. Dan berperang ini kena faham, berperang untuk melawan, menepis dan mengalahkan permusuhan yang dibawa oleh musuh Islam. Baik, muslimin dan muslimat sekalian ya, di sini akan dibacakan beberapa ayat yang insya-Allah kita pernah dengar daripada surah Al-Baqarah, yang memberikan panduan kepada kita bagaimana anjuran, panduan daripada agama kita, agama Islam, berkenaan dengan al-qital ini. Ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-195. Wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Mafhum ayat ini menyebutkan berperanglah pada jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang memerangi kamu. Kita lihat ya. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Kerana Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Lihat ya, bagaimana disebutkan wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum. Bukan maksud kata kita secara sembrono pergi menyerang. Lihat di sini. Baik. Berikutnya dalam surah Al-Baqarah juga ya, surah yang kedua ayat 191, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum
wal fitnatu ashaddu minal qatl. Perangilah mereka di mana kamu mendapati mereka, dan wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Okey, di situ antara panduan tentang syarat yang diberikan. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram. Jangan perangi mereka di Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi. Fa in qataluukum faqtuluhum. Di sini satu bentuk isyarat ya. Apabila mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Demikianlah balasan kepada orang-orang kafir. Baik. Ada lagi ya panduan di sana ya daripada Al-Quran, yang mana kita tidak dibenarkan untuk melampaui batas. Kalau nak diteroka dengan lebih lanjut lagi, kita lihat di sana bila berperang ini adalah bagaimana cara kita nak, kalau zaman dahulu kan yang menggunakan pedang dan seumpamanya, bagaimana cara nak melibas pedang tersebut dan seumpamanya ya. Baik, dan di sana ya kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-61, surah yang ke-8 ayat yang ke-61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim. Baik, itu antara panduan lain berkenaan dengan peperangan. Baik. Selanjutnya saya membawakan menakalkan syarahan yang diberikan terhadap hadis ini. Kita lihat baginda Nabi SAW dengan penuh rahmatnya berada di Madinah. Di sana Nabi mengajar umat Islam, membina umat Islam ini antaranya dengan solat. Nabi mengajar tentang solat, yang solat fardu, solat malam, dan kita lihat penekanan yang sangat berat diberikan tentang solat ini. Kerana solat ini kena didirikan oleh setiap orang Islam. Tidak boleh solat ini diwakilkan ya, dalam ilmu muamalah di sana ada perbincangan tentang wakalah, yang mana kita boleh wakilkan orang lain. Contoh yang ada apa dia? Kalau wakil, bila akad nikah kan, si wali ayah dia tu boleh wakilkan kepada imam, untuk imam untuk nikahkan ya. Dalam ibadah-ibadah muamalah ini ada yang boleh diwakilkan. Tetapi solat tak boleh. Tak boleh kita buat pengumuman, saya nak wakilkan sesiapa yang boleh dengan upah sekian-sekian untuk solat. Solat fardu selama sebulan. Tak boleh. Tak boleh. Solat tak boleh wakil. Solat semua orang kena buat. Kok dah bulan tu dia rasa penat sangat kan, baru balik umrah sakit lutut kot Kok dia panjat bukit apa tu, Gua Hira dia letih ke, balik tu sebulan dia nak rehat, nak wakilkan dengan upah sekalian-sekalian. Tak boleh. Solat ni semua orang kena solat. Lebih-lebih lagi muslimin tidak ada keoturan. Muslimat yang masih lagi dalam kitaran haid ada waktunya keoturan. Namun di sana bagi mereka yang dah putus haid dan muslimin, maka tidak ada keoturan dan berterusan solat. Dan solat ini didirikan berdasarkan kemampuan. Nak menunjukkan betapa pentingnya solat ini ya. Baik. Jadi kalau kita lihat settingnya, jadi pada masa tersebut tidaklah menggambarkan umat Islam ni ada banyak masa untuk menjejaki dan menyerang musuh-musuh Islam. Namun di sana datangnya serangan kaum musyrikin yang datang secara tiba-tiba untuk menguasai dan mengalahkan umat Islam.
Di sana sebagaimana kita pelajari daripada surah Nabi SAW, adanya perang Badar, kemudian perang apa lagi? Perang Uhud, perang Khandaq dan seumpamanya. Jadi di sini kita kena faham bahawa tindak balas di situ adalah untuk mempertahankan umat Islam apabila adanya serangan. Lebih-lebih lagi lah bila adanya pakatan antara kaum Yahudi dengan musyrikin, yang mana umat Islam diserang daripada pelbagai sudut, maka perlunya ada pertahanan lawan balas daripada umat Islam. Dan kita kena kembali kepada bahagian hadis tadi yang disebutkan uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Yang ini tidak boleh difahami dalam erti kata kita memaksa orang untuk memeluk Islam. Kena murnikan kefahaman terhadap hadis ini. Kerana kita lihat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 256, apa ayatnya? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Jadi kita faham di sini, dalam konteks ini, peperangan tersebut adalah untuk melawan kezaliman, penindasan dan mengangkat kesusahan. Muslimin dan muslimat sekalian, salah satu surah lazim yang kita baca daripada juzuk Amma, kerap kali kita baca, sebagaimana kedudukan keutamaan surah ini, 1/4 Al-Quran, iaitu surah Al-Kafirun, surah ke-109, ayat yang ke-6. Ini saya sendirilah, saya campaign diri saya sendiri. Lepas ni rujukan Al-Quran itu kita sebutkan nama surah, surah yang keberapa dan ayat yang keberapa. Ada unsur akademik sikit lah ya, untuk kita mudah nak merujuk. Tapi lah ni pun jangan risau lah. Internet ni banyak sumber lah ni. Telefon kita tu setkan ya, keyboard dia tu bahasa Arab ya. Bila terdengar ayat, tulis dalam Google tu, cari, nanti dia keluar. Jangan risau lah ya. Kok dulu tu lama sikit lah nak kena buka Quran secara yang fizikal ni, ada cetak ni kan. Tapi dah alhamdulillah sangat pantas untuk kita buat rujukan, cari ya. Baik. Dalam surah Al-Kafirun tersebut, ayat yang terakhir apa dia? Ingat tak? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Hari Jumaat baca apa? Dianjurkan, kalau berdasarkan dalil yang jelas, yang spesifik, antaranya adalah surah Al-Kafirun ya. Minta maaf, surah Al-Kahfi. Saja nak test tu, dengar beri perhatian ke tak? Saja nak gabung kan? Okey, baik. Surah Al-Kahfi ya. Surah Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Surah Al-Kahfi, surah ke-18, ayat yang ke-29. Katakanlah kebenaran itu daripada Tuhan kalian, maka sesiapa yang ingin beriman, maka berimanlah. Sesiapa yang ingin kufur, kufurlah. Dan sesungguhnya kami telah menyediakan balasan api neraka kepada orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah antara dua ayat ya. Selepas ini kita akan bacakan lagi ya. Jadi di sini memberikan sudut pandang kepada kita bahawa tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Lebih-lebih lagi secara paksaan secara kuasa ya. Baik. Dan kita lihat di sini bahawa semua urusan ini akan dibawa ke akhirat. Kita rasa macam lama lagi nak kiamat tu. Kadang-kadang terlintas tak? Rasa seronok kan? Seronok, sihat semua.
Malaysia pula alhamdulillah stabil lah secara tektoniknya, secara geologinya. Alhamdulillah kita lebih stabil lah nak dibandingkan dengan saudara-saudara yang berada di lingkaran yang tektoniknya lebih aktif umpamanya di Indonesia, di Jepun, di mana lagi, di Turki, Suria, di mana adanya gegaran-gegaran kita mungkin rasa macam seronok Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kalau kita ikut perkembangan semasa, kita lihat banyak sangat situasi yang tunjukkan kepada kita, yang buka mata kita bahawa hari ini kita boleh seronok, duduk gelak ketawa, main dengan cucu, main dengan anak, melawak sana sini. Tiba-tiba esok dah jadi ahli kubur. Boleh jadi. Lihat baru-baru ni kan, yang kita doakan mudah-mudahan semua mereka dikurniakan nikmat kubur dan syurga tertinggi. Saudara-saudara kita yang terkorban yang nahas Elmina tu kan, siapa nak sangka Allah yarham Allah yarham Cik Syarif yang daripada Perlis tu kan, yang pemandu Grab tu kan. Alhamdulillah dikongsikan dia sempat lagi berhubung dengan ahli keluarga dia kan, sebelum sejurus berlakunya insiden tersebut. Mana siapa nak sangka bawa cari rezeki. Sama jugalah Allah yarham saudara Hafiz yang daripada Kedah tu. Mereka semua keluar mencari rezeki. Kalau ikutlah secara logiknya kan, saya yakinlah insya-Allah kawasan tu bukannya kawasan yang kebiasaannya sibuk dengan lori-lori besar kan, lalu utama kenderaan besar. Memang dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, pesawat daripada atas jatuh ke bawah dan kena dekat depa. Memang itulah dikatakan ajal bila sampai tak dilewatkan ataupun tak dicepatkan walaupun sebentar, memang betul-betul kena. Dan selanjutnya kita juga maklum salah seorang penumpang yang mana salah seorang ustaz tersebut dikhabarkan jenazah beliau dalam keadaan yang baik. Itu semua membuka mata kita. Dan sebelum ini pun salah seorang pemimpin negara kita yang mana beliau alhamdulillah dan insya-Allah begitu banyak berbakti kepada masyarakat dalam tugasan di Kedah. Kemudian sampai ajal, meninggal dunia. Jadi nak bagi tahu di sini bahawa sangat sebentar. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa kita kena ambil perhatian? Kerana bila kita meninggal dunia, kita dah masuk ke boarding gate dah, nak ke sana dah, tak boleh patah balik dah. Bila dah ke alam barzakh, dah tak boleh patah balik dah. Dan di sana kita menunggu sehinggalah nanti dibangkitkan dan dibawa ke akhirat, dibawa ke pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana nanti kita semua akan diadili. Selama ini amalan kita akan dihisab. Apa yang terbuku di hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita pertikaikan itu Allah Taala akan nyatakan di sana nanti. Baik. Seterusnya muslimin dan muslimat sekalian kita kembali nak menjelaskan bagaimana dalam Islam ini tidak ada suatu bentuk paksaan untuk gunakan kekerasan memaksa orang untuk memeluk Islam. Kita lihat di sana dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 99, ma'alar rasuli illa al-balagh. Para nabi, para rasul ini membawa misi balagh, tabligh, menyampaikan. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini khitabnya kepada Rasul, namun
pengajaran umum yang boleh kita ambil juga ya. Kita tak ada kuasa nak bagi hidayah kepada siapa yang kita suka. Dan Allah sahajalah yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi bila dengar ayat ini, Masya Allah ya, kita rasa untung sangat. Masya Allah. Alhamdulillah ya, mak ayah kita, tok nenek kita, adik-adik kita, anak cucu kita semua Alhamdulillah dapat hidayah. Mudah-mudahan kita terus dikekalkan dengan hidayah ya. Baik. Dalam surah yang berikutnya, surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-48. Wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha in 'alaika illa al-balagh. Sekali lagi disebutkan ya, berkenaan dengan tugas Rasul ini adalah al-balagh, yang tabligh, menyampaikan. Surah berikutnya, surah Al-Ghashiyah. Ini surah juzuk Ammah, yang mana kita mungkin biasa baca. Anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah, sebahagiannya menghafaz surah ini, surah juzuk Ammah. Surah yang ke-88 ayat ke-22, wa ma anta 'alaihim bimusaitir. Khitabnya kepada Rasul, menyatakan bukanlah kedudukan Nabi ini, kalau mafhumnya yang kita sampaikan di sini adalah bukannya keadaan Nabi itu, kedudukan Nabi itu untuk memaksa, menguasai. Baik. Jadi lihat di sini, berdasarkan dalil-dalil yang kita bawa sebentar tadi, kita fahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengurniakan kepada Nabi suatu bentuk kuasa untuk mengawal hati manusia. Ya. Dan Nabi juga tidak diberikan kuasa untuk memiliki dan memberikan hidayah. Itu yang bahagian yang pertama. Dan yang kedua, telah kita maklumi bahawa azab kepada munafik. Di sini munafik yang dimaksudkan ialah munafik secara akidah, bukan munafik akhlak. Ya. Kena berhati-hati, jangan kita rangkumkan semua sekali munafik ni sama saja tak. Yang ni yang dimaksudkan di sini adalah munafik akidah, di mana azabnya adalah di neraka yang paling bawah. Baik. Dengan kita lihat di sini, Nabi bukanlah seorang yang memaksa untuk memeluk Islam, maka kita boleh fahami bahawa hadis ini uqatilan nas merujuk kepada al-qital dalam erti kata mempertahankan agama Islam daripada serangan musuh Islam. Baik. Seterusnya, kita nak mengambil sedikit faedah daripada ilmu bahasa Arab. Di sini pun alhamdulillah ada kelas bahasa Arab. Lihat di sini, dalam hadis ini sirah ataupun bentuk ungkapannya apa dia? Umirtu an uqatilan nasa. Apa maksud dia? Umirtu dengan dhamir ana, saya ataupun aku, diperintahkan untuk saya memerangi manusia. Lihat, itu yang digunakan dalam hadis ini. Jadi dilalahnya ataupun panduannya yang boleh difahami, dia ada hubung kait dengan zaman yang merujuk kepada Nabi SAW pada masa tersebut. Tidak disebutkan umirtum an tuqatilun nasa. Kalian tidak diperintahkan, maksudnya di sini tidak dinyatakan dalam bentuk kalian diperintahkan untuk kalian memerangi. Dan juga tidak digunakan umirna an nuqatilan nasa. Kami diperintahkan untuk kami memerangi manusia. Jadi di sini antara panduan yang digunakan untuk memahami bahawa ini ditujukan dalam suasana pada ketika Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ini untuk kita lebih memahami, nanti bolehlah kita buka balik kitab sirah, fiqh sirah yang ditulis oleh almarhum Syekh Ramadan Al-Buti. Dan juga ada yang kitab Rahiq Makhtum yang ada terjemahan daripada Yadin, boleh baca, tengok balik sirah Nabi SAW. Dan alhamdulillah, dan Islam diberikan kemenangan dan tersebarnya
meluasnya Islam. Dan di sini ulama Azhar tersebut menyatakan antaranya adalah melalui jalan pernikahannya, yang mana Islam, di mana Islam adanya munakahat dan berkembangnya populasi umat Islam. Alhamdulillah kita semua dilahirkan dan dibesarkan dengan nikmat Islam. Mudah-mudahan berterusan. Baik, sebelum kita menangguhkan perbincangan pada malam ini, kita lihat dalam hadis tadi disebutkan tentang terpeliharanya darah dan harta manusia apabila mereka syahadah, apabila mereka solat, menunaikan zakat. Illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam, merujuk kepada undang-undang yang ada dalam Islam. Baik, undang-undang jenayah dalam Islam ada 3 pembahagiannya. Yang pertama adalah hudud. Hudud ini adalah haqqullah, hak Allah, qisas dan juga ta'zir. Hudud ini telah diperincikan. Apa dia? Zina. Zina. Hari ini mungkinlah sebahagian pihak dia nak lunakkan, nak lembutkan. Dia guna istilah apa dia? Hubungan intim dan seumpamanya. Tapi benda ini zina. Benda yang salah dan tak betul, kita kena jelmakan dan kena nampak sebagai benda yang tak elok, yang salah. Tak boleh kita normalisasikan. Ya. Zina, kalau mereka yang telah berkahwin, direjam sampai mati. Yang masih belum berkahwin disebat. Disebat. Qazaf, menuduh orang zina. Minum arak, mencuri, sariqah, murtad. Murtad ini kalau mereka telah diberikan nasihat, diberikan peluang untuk bertaubat dan masih lagi tidak kembali, maka kalau ikut hukum hudud ini, hukumnya hukuman bunuh. Kemudian merompak dan menderhaka buah. Berikutnya ialah qisas. Qisas ini melibatkan pembunuhan, yang mana waris mangsa mereka ada pilihan sama ada nak memaafkan ataupun untuk menjalankan hukuman balas. Dan qisas ini melibatkan pembunuhan dan juga mencederakan anggota badan. Dan yang ketiga ialah apa dia? Ta'zir. Ta'zir ini ialah kesalahan-kesalahan yang tidak dijelaskan terperincinya sebagaimana hudud dan qisas, tetapi bergantung kepada pemerintah untuk wujudkan hukuman tersebut. Ta'zir. Baik. Dan akhir sekali, pada akhir hadis ini disebutkan apa dia? Wa hisabuhum 'ala Allah. Penilaian yang sebenarnya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini tak boleh menghukum orang secara dalam-dalam. Kita boleh nilai, boleh lihat secara zahir sahaja. Tak boleh kita hukum kata dia tu pergi sembahyang saja, tapi bukan ikhlas pun. Contohnya kan tak boleh. Benar-benar batin ini bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang disembunyikan dalam hati ataupun tidak. Boleh jadi bulan puasa kan, waktu iftar tu dia semangat main buka puasa kan, padahal waktu siang tadi kat rumah dia makan. Orang dah tahu kan, waktu iftar ni semangat dah main buka puasa kan, nampak macam puasa, tapi kat rumah tadi, siang tadi kat rumah dia makan. Tapi orang ni tak tahu. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak bolehlah kita terlalu ekstrim. Masa nak iftar tu kita temu bual semua orang. Tadi kat rumah makan ke tak ni? Puasa ke tak ni? Tunjuk balik CCTV rumah macam mana. Tak ada lah sampai ke tahap tu. Kita menghukum secara zahir tak ada sampai ke tahap itu.
tak boleh juga kita nak menghukum. Benda yang kita tak tahu contohnya dia tu ambil wudu je tapi mandi hadas ada lagi. Dia ada hadas besar tapi tak mandi hadas lagi. Tak boleh. Tak boleh kita menghukum secara batin. Yang lebih terperinci lagi. Benda yang kita tak tahu kan. Baik. Nahnu nahkumu al-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita berhukum dengan perkara-perkara yang zahir, dan perkara-perkara yang rahsia ini adalah urusan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat faedah perbincangan kita pada malam ini. Jom kita recap balik apa yang telah kita bincangkan tadi. Hadis ini menyebutkan tentang kehormatan seorang muslim apabila mereka syahadah, mereka menunaikan solat, membayar zakat. Tapi perasan tak? Ada dua lagi tak disebut. Apa dia? Iaitu puasa dan haji. Ada komentar oleh ulama menyebutkan kalau puasa hukumannya ialah tahan dia dan jangan bagi makan. Dan kalau haji ni pula adalah ibadah yang boleh ditangguhkan Baik. Kemudian terpeliharanya darah nyawa dan harta manusia dengan mereka syahadah dan menjadi seorang muslim tadi melainkan undang-undang yang telah digariskan oleh Islam. Dan yang terakhir tadi adalah wa hisabuhum 'ala Allah, yang mana penilaian yang sebenarnya nanti itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan minggu lepas kita bacakan tentang kisah perawi hadis yang mana beliau sebelum itu adalah ahli kitab dan memeluk Islam, yang mana bila dia baca salah satu ayat tersebut sangat memberikan bekas kepada jiwa dia sampai tak boleh nak tidur malam. Yang mana ayat tersebut menyatakan adakah sama balasan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala Itulah mudah-mudahan kita semua mendapat faedah daripada apa yang kita bincangkan InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah. InsyaAllah boleh azan dan kita jawab azan dan doa. Mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La